Buku adalah jendela dunia dan pelbagai macam ilmu dituliskan. Bunga melur dalam jambangan, di tepi kolam menjadi hiasan. Ku cipta pantun, buat renungan, semarak nilam empunya wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua hakim yang arif, lagi bijaksana. Bak kata pepatah, kalau tak kenal, maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama si yang punya badan, Muhammad Hasib bin Muhammad Faizal, dan berumur 11 tahun. Bersekolah di SK Bandar Anggerik yang terletak di Shah Alam. Pada kali ini, saya telah memilih 5 buah buku untuk dikupaskan. Saya juga telah memilih sebuah buku untuk dikupaskan dengan lebih mendalam. Baiklah, tajuk buku pertama yang saya ingin kupaskan ialah Sejarah Selangor daripada siri Sejarah Nusantara. Penulisnya ialah Buyung Adil. Penerbit buku ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka dan diterbitkan pada tahun 1971. Buku ini sesuai dijadikan bahan rujukan khusus mengenai perjalanan sejarah negeri Selangor. Pengarangnya telah menggariskan peristiwa-peristiwa dan pemerintahan raja-rajanya. Baiklah, tajuk buku kedua yang saya ingin kupaskan ialah Wajah Seorang Wanita daripada edisi khas Sastrawan Negara. Penulis buku ini ialah S. Osman Kelantan. Penerbit buku ini ialah Dewan Bahasa dan Pustaka dan diterbitkan pada tahun 2004. Novel ini mengisahkan tentang perempuan yang berasal daripada keluarga ternama di Kelantan yang memiliki sifat cekal, sabar, gigih dan tawakal. Tajuk buku ketiga yang saya ingin kupaskan ialah Aircraft and Flight. Penulisnya ialah P. Mallet dan J. Rostron. Buku ini diterbitkan oleh Ernest Publishing pada tahun 2011. Buku ini mengisahkan tentang sejarah penciptaan kapal terbang yang dimulakan oleh rakyat bersaudara sehinggalah ke hari ini. Tajuk buku keempat yang saya ingin kupaskan ialah Gugelmo Marconi and Radio. Penulisnya ialah Steve Parker. Penerbit buku ini ialah Bellita Press dan diterbitkan pada tahun 1994. Buku ini mengisahkan tentang sejarah penciptaan radio yang dimulakan oleh Gugelmo Marconi sehinggalah ke hari ini. Tajuk buku kelima yang saya ingin kupaskan dengan lebih mendalam ialah Uthman bin Affan, jutawan dermawan, aset berharga agama Islam. Penulis buku ini ialah Ilyas Said dan M. K. Riza. Penerbit buku ini ialah Buku Kau dan diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 120 muka surat dan mempunyai 5 bab. Nombor panggilan di bawah buku ini ialah 200 iaitu agama. Jom kita berkenal dengan tokoh ilmuwan ini. Nama penuh tokoh ilmuwan ini ialah Uthman bin Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdul Manaf bin Abdul Syams. Sebahagian riwayat mengatakan beliau lahir di Mekah. Namun ada riwayat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Beliau lahir pada tahun 47 sebelum hijrah yang bersamaan 577 Masihi dan beliau wafat pada tahun 35 hijrah yang bersamaan 656 Masihi. Beliau berasal daripada suku Bani Umayyah. Menurut Az-Zuri, Saidina Uthman merupakan khalifah orang lelaki yang tampan dan menawan. Memiliki rambut yang cantik, hidungnya mancung, bentuknya cantik, giginya teratur, dahinya lebar. Sebahagian riwayat mengatakan beliau berkulit putih. Namun ada riwayat yang mengatakan beliau berkulit sawo matang. Saidina Uthman khalifah ketiga yang statusnya kaya. Beliau sentiasa bersederhana di dalam makan pakaiannya. Beliau selalu menjamu rakyat dengan makanan istimewa sedangkan beliau sendiri hanya makan roti berkurangkan cuka dan minyak di rumah sendiri. Saidina Uthman juga hanya memakai pakaian daripada kain yang kasar. Abdul Malik bin Syahdat pernah berkata, saya melihat Saidina Uthman ketika sedang berdiri di atas mimbar pada suatu hari Jumaat. Beliau memakai kain sarung murah harganya tidak melebihi 4 atau 5 dirham. Beliau juga memakai selempang daripada kufah yang dicelup dengan warna merah darah. Walaupun status pemimpin negara, Saidina Hasan bin Ali berkata, saya melihat Saidina Uthman ketika sedang menjadi khalifah. Beliau berbaring di dalam masjid dan apabila beliau bangun, terdapat kesan batu-batu kecil yang berbekas di rusuknya. Maka orang pun berkata, ini adalah Amirul Mukminin. Kasamah pula berkata, saya melihat Saidina Uthman ketika sedang berbaring di dalam masjid tanpa ada sisinya. Sedangkan dia adalah Amirul Mukminin. Begitulah zuhudnya seorang lelaki yang bernama Uthman bin Affan ini. Lelaki hebat yang disegani oleh Nabi, juga malaikat. Sikap Saidina Uthman bin Affan ialah sentiasa merendah diri, sentiasa bersedekah, takut dan malu untuk melakukan kejahatan dan beliau tidak pernah meminum arak walaupun belum memeluk Islam. Beliau juga merupakan seorang yang pendiam. Kelebihan Saidina Uthman bin Affan ialah beliau digelar Zul Nurain kerana mengahwini 2 orang anak Nabi iaitu Ummu Kalsum dan Ruqayyah.
Zunnurain yang membawa maksud yang memiliki dua cahaya yang gemilang. Beliau juga merupakan salah seorang penulis wahyu di zaman Nabi. Beliau juga meriwayatkan hadis daripada Nabi. Tetapi beliau tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi kerana pernah mendengar Nabi bersabda, barang siapa yang mengatakan atas nama aku dengan sesuatu yang tidak pernah aku katakan, maka hendaklah dia bersiap-siap menempatkan dirinya di neraka. Beliau banyak menyumbangkan hartanya demi Islam. Antara sumbangan beliau ialah 25,000 dinar untuk memperluas Masjid Nabawi. Beliau juga membeli telaga rumah daripada seorang Yahudi dan mewakafkan air tersebut kepada seluruh umat Islam. Ilmu pengetahuan yang saya dapat daripada buku ini ialah cara memilih khalifah, iaitu tidak boleh memilih anak sendiri dan tempoh pemilihan tidak boleh melebihi 3 hari. Pemilihan juga dibuat melalui undian dan mesyuarat. Yang kedua ialah cara beliau menyatu padukan seluruh umat Islam dengan hanya menetapkan satu sahaja cara pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, beliau juga menetapkan laungan azan solat Jumaat sebanyak 2 kali. Yang keempat, beliau juga merupakan orang pertama yang menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam. Nilai murni yang saya dapat daripada buku ini ialah kita perlu sentiasa bersedekah, takut dan malu untuk melakukan kejahatan, merendah diri. Kita juga perlu ada sikap zuhud dan istiqamah dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang saya dapat daripada buku ini ialah kita perlu sentiasa bersabar dalam apa jua situasi dan keadaan. Firman Allah di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak menguji seseorang itu melainkan dengan kemampuannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Kita juga perlu menjadi orang yang sentiasa bersedekah kerana Allah menuntut orang yang sentiasa bersedekah di jalannya serta tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Sabda Rasulullah SAW, jagalah diri kalian daripada api neraka walau bersedekah dengan hanya sepotong kurma. Perkara menarik tentang buku ialah banyak ayat-ayat Al-Quran bagi menguatkan jalan cerita. Penggunaan kata dan ayat yang mudah difahami bagi para pelajar. Buku ini sesuai kepada seluruh tahap dan umur. Cantik sekali garapan penulis dalam menggambarkan kehebatan dan ketokohan Uthman bin Affan ini. Pemerintahan Saidina Uthman yang bermula dengan cemerlang jatuh disebabkan peranan golongan munafik atas sebab fitnah. Perkara ini menjadi teladan bahawa fitnah perlu dijauhi oleh seluruh umat Islam. Habis sudah untuk kali ini. Sebelum saya mengakhiri bicara saya pada hari ini, ingin saya menyampaikan serangkap syair. Tersebutlah kisah syair di Gubah, menjadi kias setiap mada. Budaya membaca, tema disembah, jadi panduan ilmu bertambah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.